السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwan, akhwat, pelajar lelaki perempuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah sekadar 20 minit akan kita bersama-sama dengan pengajian mengenai dengan salat. Allah Ta'ala berfirman, kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Semaya ni ia merupakan satu kekuatan untuk menahan kita daripada buat jahat. Satu tamrud macam tua kita, kalau kita ada semaya ni ia jadi tamrud untuk nak mari dulai kita, untuk siri kita buat benda jahat. Innas salata tanha, dialah menahankan tuai semaya daripada buat benda fahsyat wal munkar semaya tu. Sebab itu naklah kita semaya wimolak jadi ada ciwa dengan sebab tu Quran jadi tamrud bagi kita. Apa dia semaya di tamrud jadi sedadu. Nanti duk kung kita bawa kita nak buat benda tak oleh dia sekat. Nah, itulah semaya yang percaya, yang sapa kepada pau ya semaya. Kalau semaya tak jadi tamrud tu makna kata tak hafal lagi lah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia mari lari. Tak rasa nak buat. Kalau buat pun jadi tak boleh nak buat molek. Semaya ni mari gerak kita. Tak ada rasa nak buat. Dia lari makna kata tak ada rasa nak buat lah. Ya. Baru ni kita belajar katanya kita qomat sudah dah ni dah. Semaya kita azan, kita qomat, nampak tak tu? Azan ni royak dah kelebihan banyak orang azan. Sehingga Imam Syafi'i dan beberapa orang ulama dia kata al-azan afdal min al-imamah. Alhamdulillah. Azan lebih afdal daripada jadi ta'immi. Tengok tu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dua orang tu. Nah, tu. Jadi ta'immi tu kata setengahnya, satu pendapat kata imam tu afdal daripada muazzin. Dari segi pahala kelebihan orang tu lebih banyak faedah, lebih banyak pahala daripada orang jadi ta'immi. Tengok tu, masya-Allah sungguh. Sebab hadis Nabi mengenai orang bal ni banyak yang digalakkan pada orang bal. Nah, di mana kalau orang bal tu dalam hadis sahih katanya suara yang sapar mana tu semua dengan suara dia, pohon kayu, bukit, langit, gapo dengan suara dia tu akan menyaksi pada dia pada hari kiamat esok. Nah, illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ini hadis sahih. Hadis sahih. La yasma'u mada sautil ima'a al-muazzin jinnun wala insun, manusia hak dengar, jin hak dengar, wala syai'un, dan sesuatu perkara yang dengar suara muazzin. Berkorah kau banyak orang dengar suara dia. Ya. Kecuali syahidalahu yaumal qiyamah, menyaksi bagi dia, kata ni orang bal ni masya-Allah pada hari kiamat esok.
Hadis yang dikeluar oleh Al-Bukhari sendiri, Imam Malik. Nah, habis itulah puak muazzin ni kita jangan buat main dengan dia, terutama orang bas tak sedap. Nah, seperti imam kita Abu Abdullah, dia bas lah. Jadi sebab itu kata Nabi, kalaulah seorang tu tahu akan kelebihan azan tu banyak, nah tapi dia tak boleh azan malaikat dengan queue, kena buat queue baru boleh, maka dia masuk queue. Sebab apa? Dok berebut kelebihan orang bas tu. Nah, ความประเสริฐของผู้อาซานนี่สูงมากมันมากกว่าคนที่เป็นอิหม่าม lagi. Nah, oleh itu maka Allah Ta'ala kata Nabi berdoa kepada orang muazzin, waghfir lil muazzinin, naklah beri ampun ya Allah kepada orang muazzin, beri ampun kepada muazzin. Nah, di situ nampak katanya Nabi doa khah pada muazzin, suruh beri ampun ke dia. Nah, sebab itu minta Nabi wak gile molek weng ba, lepas tu latih ba derah ba sungguh dengan ba main-main supaya dengan duk dengar sung-sung orang ba tu tak tahu apa tu, tak leh lah tu dah, tu tak sihat tu. Kemudian setengah daripada syarat nak semaya lagi kena tahu waktu semaya. Semaya luar waktu adalah tak sah. Setengah pada syarat sah semaya ialah semaya dalam waktu dia. Tak itu. Setengah pada syarat sah semaya ialah semaya dalam waktu. Nah, wajib baginya masa masing-masing. Awalnya sampai akhirnya mengikut ketetapan Allah Ta'ala yang tadi Abi baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 103, kita tak sampai lagi, kita pada ayat 70 lebih baru. InsyaAllah tak banyak hari kita sampai pada ayat ni. Ya, surah An-Nisa dah kita dah ngaji pagi tu. Nah, maksudnya sesungguhnya solat itu adalah suatu kewajipan yang ditetapkan ke atas orang-orang mukmin secara berwaktu. Bukan wasa nak semaya pia mana, dak hak fardu lah. Kalau hak sunat boleh, kecuali pia tahrim adalah beberapa waktu tahrim, sikit sangat waktu tahrim. InsyaAllah dia. Dengan itu maka tidak sah solat mereka yang tidak tahu masa waktu solat, tak sah. Pia ni pia apa tak tahu, maya ikut gerak tak betul. Kena tahu tengok masa malam. Maghrib masanya lah mana. Learning masya-Allah asal masa ni. Kalau maghribnya tari jatuh habis bulat yang misalnya parah gitu. Bahawa tari jatuh bawah ni cahaya ada lagi, tak apa dah lah. Dia panggil masuk maghrib. Maghrib bukan masuk malam lagi. Bahawa tari tu turun bawah tu hilang cahaya merah tu, dia panggil masuk isya. Isya tu baru masuk malam penuh. Dia panggil hilang asyafaqul ahmar tu. Syafaq merah tu, nah cahaya merah leleng apa tu hilang tu nampak gelap tu, masuk isya pula. Nah, tu sempurna malam isya lah. Nah, tu dia. Kemudian waktu zuhurnya, waktu subuhnya, waktu terbit fajar. Terbit fajar ni mana kata tari tu sampai kepada masa terbit tak, ya tak terbit lagi tari. Terbit fajar, cahaya tari tu terbit lagi. Nah, tari tak terbit lagi. Tu sebab waktu subuh. Adapun zuhur waktu dia ialah kah dia naik mari. Kalau kita kocok kayu, tari duk jatuh sikit ya, nampak bayar sikit-sikit. Balik tenaik, dia panggil masuk waktu zuhur. Kalau kita pocok kayu tinggi kan, lepas tu bawa tari yang mari suluh tu nampak bayar lek tenaik tu sikit, tak apa dah, dia panggil gelicir dah tari. Masuk waktu zuhur. Ya. Tari masuk waktu isya bila? Waktu asar. Waktu mana bayar misalnya tari masuluh ni bayar lebih panjang pada tukar ni. Mana kata masuk isya asar. Mudah-mudah ya jel zaman dulu. Dulu tak ada jel, lah ni ada jel kamnuan turuk
darasat qadai. Nah, tapi ya peradah lah sikit-sikit. Peradah sikit-sikit dah. Kecuali subuh ya banyak orang-orang nak darasat dia kata subuh tu kalau dalam takwim tu goleknya dulu berdoa. Nah, kita kena ambil basi boleh 10 minit jangan naik. Misalnya ni pukul berapa? Pukul 5 berapa subuh lah ni? 15. Kayak 17 10 minit. Kita perawai 20 minit ke. Kerana apa? Kerana dia tu perau sikit berdoa. Banyak orang dah buat. Perhatian katanya subuh ni dalam takwin ya di Mekah ni lagi, bukan takwin di negeri lain dak. Di Mekah ni lagi orang subuh tu kalau turut time dalam takwim Ummul Qura baik gapo baik katanya belum pada tubik cahaya fajar lagi. Jadi orang-orang yang cuma-cuma dia tak semaya lagi. Apabila dengar azan tu tinggal boleh 5 minit 10 minit baru dia semaya sunat. Kerana dia kata tak masuk waktu subuh lagi. Tu kita nak minta muazzin tu ambil basi janganถึง10 naty. Nah, perawai lebih pada masa yang ditulis oleh puak patiting. Patiting ni pun dia tak ada main non 100% ni. Sebab tu kita perawai saksi ถึง10 naty dah. Zuhur sepatu juga. Jangan pak masuk time dah patiting, pak patiting ya tak ada neno secara mana kali. Mentang plat saksi 5 naty tu ya plat. Sebab tu kita tu perawai, kita lewat sikit jadi mancai kata masuk zuhur baik, asar baik. Tapi kalau tari mai plat bila yang lebih pada setengah, lebih pada kayu galah ni, kita ukur kayu galah ni misal 1 met, bawa turning bayar dia 1 met 3, dah lah. Masuklah. Nah, itu waktu asar. Waktu zuhur sikit lebih pada nampak bayar pa hen ngau tit nit no thang tengok tontok. Manก็ได้ละ. Nah, itu ya panggil wala zuhri kap asri. Nah, maghrib jatuh tari, isya hilal cahaya tari, subuh mula tubik fajar sadiq. Fajar ada 2, fajar kazib. Fajar sadiq, fajar kazib ni fajar bohong dia panggil. Nah, naik fajar tu saya gelak-gelak pula fajar tu. Lepas tu baru mai fajar sadiq. Nah, insya-Allah taala tengok takwim lah dah. Tak ada kena tengok dia sahabat kita zaman ni tengok takwim, tengok jam malam. Betul jam malam. Tengok takwim malam kalau subuh perawai 10 naty baru ber. Kita bimbang ke orang gaduh-gaduh baru kita bapak tak asal waktu ya semaya dah nak pergi motor nak pergi mana. Itu satu kesilapan besar kita. Nah, orang tak gaduh tak apa ya dengan ya. Puak kita ber piano tak apa, puak kita tak anggung lagi dah. Na'udzubillah min zalik. Tak jauh daripada bala tu. Nah, jangan. Nah, kita kena awal bangun insya-Allah dah. Kemudian masuk waktu belah tu lah ni dengan orang ber tak ada, cuma sebagai ilmu abi oyak saning nak tahu tengok waktu 5 waktu belah tu lah. Lepas tu waktu duha apabila naik tari hasanan, lepas pada waktu duha gapo waktu duha, waktu syuruk ya bang. Syuruk tu musalla ni pukul apa kena bes sikit-sikit. Nah, lepas tu nak perawai 15 naty baru kita boleh sembahyang duha. Nah, sembahyang duha tu lepas pada syuruk dalam takwim 15 minit insya-Allah waktu duha. Duha ni sembahyang sunat, tapi sunat yang cukup besar kelebihan dia sembahyang duha ni. Nah, yang panggil sembahyang awabin, yang panggil sembahyang orang yang tabat kepada Allah Taala sembahyang duha. Teduh atas jadah, zikir, baca Quran, baca azkar nabawiyah, gapo dengar, gapo dia tafsir gapo tu hingga siapa tengok kepada takwim. Misal takwim masuk kena 5 minit syuruk, bawa kena 20 kita akan lama. Nah, Allahu Akbar usolli sunnat ad-duha
rakaatain atau 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau 4 rakaat semaya zuhur itulah. Nah, kalau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat boleh. 2 rakaat salat tu 2 rakaat salat dua. Nah, tu. Itu waktu dia dah. Lepas tu waktu lain tu adalah waktu gapo dah semaya witir. Tu nanti insya-Allah kita akan belajar lagi insya-Allah dah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala dia ada firman mengenai dengan semaya, semua kita umat Islam dapat jagakan solat setiap waktu mengikut masa yang ditetapkan oleh Allah insya-Allah melalui matahari. Nah, waktu semaya melalui tari, tak ada kena mengena dengan bulan. Bulan untuk nak kena bulan, untuk nak kena ดือนniเดือนอะไรก็ดู ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ dan kita termasuk dari golongan orang yang menyahuti seruan Allah berbunyilah a'udzubillahi minasyaitonirrajim hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat suratul Baqarah 238. Maksudnya hendaklah kamu peliharakan, jagakan baik-baik semua semaya 5 waktu itulah, dan waktu lain lagi wassalat dan semaya wusta. Ulama kebanyakan kata salatul wusta ialah semaya asar. Allah cocong semaya di kalangan 5 semaya tu dia sebut untuk nen selagi itu salatul wusta, semaya tengah. Yang mula subuh, zuhur, tengahnya asar, ngeri isya. Yang mula lagi, dia panggil salatul wusta belah tu ya. Dan berdirilah kerana Allah dalam salatmu. Wa qumu lillah qanitin, dengan keadaan taat dan khasyuk kepada Allah Taala. Qumu lillahi qanitin. Qanitin makna kata khasyuk kepada Allah. Dalam semaya jangan dah gapo, ia tak panggil qanitin belah tu. Allah Taala suruh lah mana? Wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu berdiri dalam solat kamu kerana Allah dengan keadaan taat dan khasyuk hati kepada Allah Taala. Ning ayat dalam segi waktu ni. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebda kepada Abi Dzarrin, "Kaifa anta idza baqita fi qaumin yuakhiruna as-salata an waqtiha?" Qala ma ta'mur ya Rasulullah? Qala salli as-salata li waqtiha thumma adhhab li hajatika fa in uqimat as-salatu wa anta fil masjid fa salli. Muslim, hadis Muslim ya. Bagaimana sikap engkau sekiranya engkau masih kekal hidup dalam suatu kaum yang melewatkan solat daripada waktunya? Semaya akhir-akhir semua misalnya. Apakah Tuhan akan memerintah ya tak? Nabi nak suruh ke anak kata, kalau saya tu kita temu orang biasa semaya akhir-akhir, jawab baginda, hendaklah engkau bersolat dalam waktunya. Mu jangan tubik waktu. Mu semaya dulu seorang. Nah, kemudian pergilah engkau menunai hajat engkau, tubik gilah. Maka jika dia iqamah solat sedangkan engkau berada dalam masjid, maka hendaklah engkau solat pula. Semaya dah, tapi kalau mendengar orang semaya Jumaat ramai, maka musmaya pula. Ada ini sebagai nak ayat kata suruh tu imam semaya awal waktu sikit. Nah, kecuali semaya isya di sunat akhir waktu sikit. Nah, lewat sikit sunat, Nabi pernah sunat lewat kerana isya. Begitu juga subuh, khilaf ulama. Subuh ni ada setengah pendapat kata awal, setengah pendapat lewat. Sebab apa? Kalau kita khususnya pelajar kita ramai, maka sementara nak bangun cukup lekat tu, maka kita masa sikit, tidak lewat sangat. Serta dengan kita ni harian kita, jadual kita ni, lepas semaya subuh kita dengar tafsir ma'al Quran, lepas tu kita azkar nabawiyah, lepas tu kita semaya duha. Jadi kalau kita semaya duha awal berdoa, satunya demo tak nak bangun, yang keduanya
lama berdoa di antara sudah semaya subuh dengan nak masuk duha tu. Lalu tu kita praktiskan sikit situ. Masa untuk dalam ambil semaya ada waktu, kita beri masa setengah jam di antara azan dengan iqamah. Nah, supaya bukan arti kita sengaja nak lewat dalam arti kata nak lewat semaya, tidak, tapi nak sempurnanya ibadah kita waktu pagi, daripada kita semaya subuh duk semaya zikir di musalla kita sampai tari naik molek kita semaya duha 4 rakaat insya-Allah taala dah. Semaya duha 4 rakaat molek sekali dah. Nah, insya-Allah taala. Gitulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tu gapo dia tahu waktu semaya. Lepas tu di antara syarat sah semaya lagi kena menghadap kiblat. Adab kiblat ni lah. Lah ni masya-Allah. Cuma kalau kita pergi tengah padang gapo-gapo tu, lah ni masya-Allah ada dalam komputer, dalam gapo, dalam terusak ada lah. Bukan pak terusak ya, cari kiblat selalu dah. Ya. Sekiranya engkau mengerjakan solat dalam Masjid Haram di Makkahul Mukarramah di hadapan Baitullah, maka wajib engkau menghadapi dada engkau berbetulan dengan ain Baitullah. Dah hadap ke Baitullah 4 segi itulah. Jangan dah hadap ke lain. Nah, sah kita tu sampai tu sah jadi belok gitu kan? Bulat gitu. Sebab apa? Nak hadap dada kepada Kaabah. Sekiranya engkau tidak berada di hadapan Baitullah, maka engkau mesti menghadap ke arah ke pihak jawab, kepada pihak arah mengikut perintah Nabi. Hadap ke Kaabah dah ni. Hadap ke Kaabah secara umum tak betul, tak apalah. Nah, tu. Ada setengah ulama dia kata, sekiranya engkau duduk di luar Masjid Haram, nak hadap ke diri masjid. Lepas tu ambil perhati kata diri masjid, Kaabah duduk betul no. Hadap ke Kaabah dah tu. Karena kita pergi Mekah baru tak tahu kata Kaabah duduk betul no tu. Kita ambil masjid walak apa dah, kalau kita sembahyang luar masjid penuh orang bukan nak masuk tak boleh, tak hadap ke masjid. Tak apa dah lah tu, syatral Masjidil Haram dia panggil. Tu hadap kiblat dia panggil dah. Sekiranya engkau mengerjakan solat secara gapa dia duduk, maka engkau mesti menghadap berhadap kiblat seperti orang sihat lah. Supaya diri jugalah. Kalau duduk menghadap kiblat seperti diri lah. Sekiranya mengejar secara tidur mengiring sebelah kanan, maka engkau hadapkan muka engkau ke arah kiblat. Tidur hadap kau ni. Ngiri atas lambung kanan. Semaya tak dah kita sakit di hospital Bontiang, kita ke hadap ngiring duk atas lambung ni, dek kanan hadap pergi ke sana. Jadi pala sebelah balik ni lah pala balik hilir lah pala. Ya insya-Allah dah. Nah, jangan duduk atas bawah kiri, mereka kita uzur. Kalau kita uzur lek kanan tak boleh, kita ada panha lek kanan. Kita duduk lek kiri pula boleh. Duduk lek kiri kena hadap muka kiblat. Masya-Allah. Lepas tu kalau kita tu cara melentang, kau ni tak boleh paling, kau ni tak boleh paling. Nak buat mana? Nah, maka engkau holorkan kaki, kedua kaki engkau ke arah kiblat. Kaki tu lek jatuh. Kepala lek naik. Jadi kau tu lah. Nah, dak kau tu. Nah, insya-Allah taala kaki lek jatuh dah. Bukan kepala lek jatuh dak. Nah, insya-Allah taala. Serta letakkan bata di bawah kepala sikit dan hadapkan muka ke arah kiblat. Kalau boleh muka tinggi sikit. Boleh muka tu hadap kiblat sikit-sikit. Nah, insya-Allah tu kalau kita duduk atas tiang, biar kita duduk hospital ke, mak-mak kita ke, kita nak betul dia semaya. Kita semaya pasal ni, kalau mak kita tak boleh, pak kita ke tak boleh nak bangun dah, belayar duduk atas. Nah, lambung kanan. Nah, pusing tiang tu jadi molek, dia duduk situ. Tapi kalau yang boleh semaya boleh nyata, tak sah semaya boleh ngiring. Kalau boleh semaya ladi, tak sah semaya boleh nyata. Ingat molek tu dah. Nah, tu. Karena tiap-tiap itu kan berdiri itu salah satu dari rukun dia semaya.
Tadi duk kecek ni ngadak kiblat ya. Tak ada kecek buku semaya berdiri nyata lagi. Itu kita masuk buku rukun insya-Allah. Lah ni duk kecek buku syarat sah semaya. Insya-Allah dah. Sekiranya engkau tidak mampu berhadap kiblat seperti tidak ada orang yang memaling anggota ke arah kiblat, maka boleh engkau mengerjakan solat mengikut keadaan yang ada. Boleh? Kita duduk di hospital, tak ada orang tunggu. Maya ikut ada. Allahu Akbar. Boleh? Kalau kita tak ada orang tu kita. Atau tak boleh nak akid, kata ikat kejap ya paku kat mana di hospital, lepas tu nak pusing kata tak boleh. Kita pun nak pusing tubuh tak boleh. Semaya ikut hadap. Allahu Akbar. Boleh lah tu. Tanya kata molek tak molek tu. Tu molek nak. Wak kena lah molek. Kalau suk kena wak lah tu. Mengikut keadaan yang boleh. Dan engkau mesti ulangkan solat itu semula apabila sehat nanti. Itu pendapat. Satu pendapat dah. Kena ulang semula. Kalau semaya tak ada kiblat, meraihkan waktu dia panggil, ya. Mengikut setengah pendapat bahawa solat itu tidak mesti diulang lagi. Ini dua pendapat di sini. Setengah pendapat katanya semaya tak tahu ku hadap ke mana tu kerana tak kuasa, tak ada orang main tolong waktu itu duduk hospital, duduk atas katil. Terus apa masa kita semaya, kemudian kita semaya semula kalau kita sehat. Ada setengah pendapat atau tak nak sembahyang semula dah. Ada dah sembahyang lah tu. Ya, kerana engkau telah melaksanakan salat mengikut sekuasa engkau dan engkau termasuk dalam golongan orang yang gugur dari wajib menghadapi kiblat apabila kamu tak kuasa. Islam ni sekadar kuasa. Ittaqullah mastata'tum. Naklah kamu takut pada Allah sekadar kamu kuasa. Bila kita tak kuasa tak apa. Insya-Allah dah. Itulah. Allahu Akbar. Begitulah sekadar ni dulu kita baca hari ni. Insya-Allah kita akan menghadap kiblat kena molek. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.